Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, Ustaz harapkan kamu semua sihat walafiat di samping keluarga masing-masing. Okey. Okey, baik. Jadi kita sambung lagi pembelajaran kita pendidikan Islam ni untuk tajuk yang keseterusnya. Okey, kita kali ni kita masuk bab adab. Bab adab, pelajaran yang ke-20. Mungkin tajuk yang kedua lah dalam bab adab ni. Iaitu apa dia? Sayangilah haiwan. Dalam konteks kita ni, sayangilah haiwan. Okey, baik. Jom kita tengok. Okey, dalam satu hadis, Nabi beritahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sifat ihsan terhadap haiwan. Sifat ini dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan atas setiap benda. Maka apabila kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Dan apabila kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik. Tajamkanlah alat sembelihan dan tenangkanlah haiwan sembelihan. Baik, ini antara adab-adab kita dengan haiwan. Maksudnya berlaku baik dengan haiwan. Berlaku baik dengan haiwan. Adab terhadap haiwan. Okey, apabila kita nak bunuh haiwan, kata Nabi, bunuhlah dengan baik. Jangan kita seksa dia. Apabila kamu nak sembelih, sembelihlah dengan baik. Jangan kita sembelih dengan pisau yang tumpul ke dan sebagainya. Tajamkanlah alat sembelihan dan tenangkanlah haiwan sembelihan tu. Okey, baik, jom kita tengok yang seterusnya. Apa adab terhadap haiwan yang boleh kita amalkan? Pertamanya, memberikan perlindungan dan tempat tinggal yang sesuai. Kalau kita ada pelihara binatang, ni lebih-lebih ada orang yang pelihara binatang lah. Contoh macam Ustaz kat rumah ni, Ustaz pelihara ikan dalam akuarium. Okey, kamu mungkin ada yang pelihara kucing, ayam, dan sebagainya. Okey, pertamanya memberikan perlindungan dan tempat tinggal yang sesuai. Okey, kalau kita ada pelihara binatang, pastikan binatang yang kita pelihara tu ada tempat tinggal dia. Jangan kita lepaskan merata macam tu saja. Tak elok, tak bagus. Dia pun ada hak juga untuk dia hak juga untuk binatang tersebut. Maksudnya hak dia untuk tempat tinggal, tempat dia nak duduk. Jadi macam manalah nanti kalau hujan, panas kan, macam di mana dia nak berteduh. Macam kita ada rumah, dia pun ada, mesti ada tempat dia, mesti ada sarang dia, ada reban dia kalau kita pelihara ayam kan. Jadi mesti ada tempat perlindungan untuk dia tinggal. Dan kalau dia bertelur nanti, mana dia nak simpan anak dia? Di sarang tu lah kan. Jadi binatang yang kita pelihara ni mestilah ada tempat tinggal dia. Yang kalau kita tidak pelihara, itu bukan milik kita, itu bebaslah. Dia tinggal di mana-mana, dia buat sarang di mana-mana pun kan. Kemudian belas kasihan terhadap haiwan. Kita mesti ada sifat belas kasihan terhadap haiwan. Jangan kita seksa binatang tersebut. Jangan kita tidak bagi makan pada dia. Jangan kita apa lagi, kalau kita pelihara binatang yang macam apa ni, ayam ke, jangan kita kurung je dia. Boleh lepaskan dia, biar dia cari makan. Kemudian bila dah petang, boleh panggil dia masuk reban balik, masuk sangkar balik kan. Maksudnya kita ada belas kasihan pada dia. Memberikan makanan dan minuman yang berkhasiat. Memberikan makanan dan minuman yang berkhasiat. Jangan kita bagi makanan yang tak elok. Makanan yang dah masuk angin ke, yang tak elok lah, yang tak menyihatkan. Jadi bagi makanan yang sesuai lah, bagi makanan yang sihat. Kita sendiri pun kalau makan makanan yang tak elok, apa akan jadi? Mesti sakit perut, meragam dan sebagainya kan. Kemudian penjagaan dan rawatan yang baik. Kalau haiwan yang kita pelihara tu ada luka-luka, rawatlah dia. Rawatlah dia. Kita kan ada klinik apa nama ni, klinik veterina. Veterina tu khas untuk binatang. Jadi kalau binatang kita, kucing kita, ataupun apa binatang yang kita pelihara ni ada benda yang tidak sihat,
Bawalah jumpa doktor haiwan. Baik, seterusnya hindari perlakuan zalim. Jangan kita seksa binatang tu. Jangan kita seksa binatang. Jangan kita tak bagi makan dia berhari-hari. Bahkan satu hari dia tak makan pun dia janganlah kita buat macam tu kan. Berdosa pada kita. Jangan kita seksa dia. Kemudian menjaga habitat haiwan untuk mengelakkan kepupusan. Menjaga habitat haiwan. Kalau kita tengok binatang tu tinggal dekat mana-mana, jangan kita musnahkan tempat tinggal dia. Walaupun binatang tersebut mungkin bukan peliharaan kita, tapi kita tahu dia tinggal dekat situ. Contoh sarang burung, ada atas pokok. Bukan burung kita, tapi dia buat sarang dekat atas pokok. Pokok dekat depan rumah kita. Jangan kita musnahkan sarang tu, jangan kita alihkan sarang tu atau merosakkan sarang tu. Kan? Biarlah dia bertelur dekat situ. Nanti anak dia menetas, dia bagi anak dia bersarang dekat situ. Biarlah. Dia tak ganggu kita pun. Dan kita jangan musnahkan sarang dia ataupun tempat tinggal dia tu. Kemudian menjaga tidak membunuh haiwan tanpa sebab. Jangan kita bunuh binatang sesuka hati kita. Jangan kita bunuh binatang sesuka hati kita, kecuali kalau kita terjumpa binatang yang berbisa. Binatang yang berbisa tu kita boleh bunuh lah. Boleh bunuh. Sebab apa? Sebab dia boleh mengancam diri kita. Binatang yang berbisa ni kadang-kadang boleh membawa kepada maut. Boleh membawa kepada maut. Binatang-binatang yang berbisa itu kita boleh bunuh lah. Sebelum dia apa-apakan kita nikan dulu dia. Ataupun kalau kita boleh halau dia, kita halau dulu dia tanpa kita bunuh dia. Okey, jadi ini antara adab-adab terhadap haiwan yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Okey, apa kebaikannya kita mengamalkan adab terhadap haiwan ni? Okey, kalau terhadap haiwan, dia dapat terhindar daripada sebarang ancaman. Bagi haiwan tu sendiri, dia akan terhindar daripada sebarang ancaman. Sebab apa? Sebab kita tak ada kacau dia ataupun tak ada aniaya dia apa-apa. Jadi dia pun rasa terselamat. Kemudian menjadi sihat dan dapat membiak dengan baik. Jadi binatang tersebut pun dia dapat berkembang biak dengan baik lah. Contoh kalau kita bunuh dia, dia dah tak dapat membiak dah. Maksudnya dia dah tak dapat bertelur, beranak dan sebagainya. Dia akan matilah, mudah pupus. Kan? Okey, kemudian bagi manusia pula mendapat sumber makanan yang mencukupi. Dengan binatang kita dapat sumber makanan yang mencukupi. Banyak sumber makanan kita ni berasal daripada binatang. Contohnya apa? Kita makan ikan, kan? Ikan tu binatang. Kita makan ayam, kan? Ayam tu binatang. Kita makan apa lagi? Daging, sapi, apa lagi? Payau. Banyak binatang yang kita makan. Jadi kalau kita tak jaga dengan baik binatang-binatang tersebut, maka semakin kuranglah makanan yang boleh kita makan daripada binatang ni. Kan? Menjanakan ekonomi. Jadi dengan binatang ni kita boleh menjanakan ekonomi juga. Maksudnya dengan jual beli daging ayam tadi, daging sapi, jual beli ikan di market, di pasar, kan? Baik, untuk alam, dari sudut alam, habitat terpelihara, habitat tempat tinggal haiwan tersebut terpelihara. Contoh di laut, kalau kita jaga laut tersebut, tak musnahkan laut, maka tempat tinggal haiwan di laut tu, ikan-ikan di sana, sotong, udang dan sebagainya, terpeliharalah tempat tinggal dia, dan mereka pun akan membiak. Hidup mereka pun berkembang biak, ramai, kan? Kemudian melestarikan ekosistem alam, dan alam pun akan jadi baik. Maksudnya tak ada perkara yang akan berlaku, kita tidak merosakkan ekosistem alam. Sebab apa? Sebab alam yang kita duduk ni, dia ada kitaran dia ada kesesuaian dia. Alam hidupan laut, hidupan darat, hidupan yang terbang di udara. Jadi kalau kita musnahkan
sesuatu tempat tu dikhawatiri benda tu akan memberi ancaman, bukan setakat pada binatang tersebut, bahkan pada kita juga. Pada kita juga. Sebab apa? Sebab alam tu dah tak dalam keadaan yang tidak stabil lah. Sebab itulah boleh berlakunya apa? Tanah runtuh. Tanah runtuh lah contohnya kan. Sebab apa? Sebab dah tak elok, tak ada saling melengkapi antara satu sama lain. Okey, jadi itulah antara kepentingannya yang boleh kita boleh kita amalkan dalam menjaga adab terhadap binatang ni. Okey. Baik, antara perlakuan yang dilarang terhadap haiwan. Ya, Ustaz ambil yang yang tulisan yang sudah di bold tu. Memusnahkan habitat haiwan, memusnahkan habitat tempat tinggal haiwan. Ini tak boleh. Jangan sesekali kita musnahkan tempat tinggal haiwan. Tempat tinggal haiwan tu jangan sesekali kita musnahkan. Kalau kita dah musnahkan, dia pun lari entah ke mana, kita pun dah susah nak jumpa haiwan tersebut. Walaupun haiwan tersebut haiwan liar, haiwan yang sudah jarang untuk ditemui. Jadi kalau kita dah musnahkan tempat tinggal haiwan tersebut, dia pun lari entah ke mana, kita pun dah makin susah nak jumpa binatang tersebut. Lagi, jangan membunuh haiwan dengan sengaja. Jangan kita suka-suka nak bunuh haiwan. Jangan kita suka-suka nak membunuh haiwan, walaupun haiwan tersebut haiwan liar, harimau ke, haiwan badak, gajah dan sebagainya. Jangan kita suka-suka nak bunuh dia. Kadang ada haiwan ni walaupun dia haiwan liar, haiwan yang ganas, ada haiwan yang kita patut pelihara dia. Sebab apa? Sebab dia makin dah tak ada dah. Makin dah nak pupus, dah semakin tiada di tempat kita. Jadi sepatutnya kita pelihara dia. Biarkan dia hidup di hutan sana dan jangan kita kacau dia. Kemudian jangan kita membunuh haiwan dengan sengaja. Kemudian jangan menyeksa haiwan. Jangan kita seksa binatang tersebut. Kalau kita nak bunuh binatang tu, kita bunuh je terus. Jangan kita seksa dia, menyakitkan dia. Janganlah. Jangan macam itu. Okey, jadi alhamdulillah setakat ni dahulu pembelajaran kita adab terhadap binatang. Jadi binatang yang ada sekeliling kita ni adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang bermain dengan kita, kucing, arnab yang ada sekeliling kita. Kalau tak ada binatang ni susah juga sebenarnya. Jadi binatang, kita manusia, tumbuh-tumbuhan saling melengkapi di antara satu sama lain. Semuanya adalah nikmat Allah yang patut kita syukuri. Jadi sama-samalah kita menjaga adab terhadap binatang ni dan alam keseluruhannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang.